Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazir Zulkarnain bin Abdullah dengan nomor metrik 84789 dan saya akan membentangkan projek tahun akhir satu saya yang bertajuk Analisis Teori Relevance dalam Filem Anakku Sazali. 1. Kajian pragmatik. Pragmatik ialah bidang yang menumpukan kepada makna sirat atau implisit, iaitu makna yang tidak dinyatakan secara langsung dan memerlukan konteks untuk dipahami. Makna ini sering melibatkan bahasa berlapis seperti yang dinyatakan oleh Zaharin 2021. Dalam budaya Melayu, ujaran implisit ini digunakan bukan sahaja dalam perbualan harian tetapi juga dalam karya sastra termasuk filem Melayu klasik. Filem-filem ini kaya dengan ujaran implisit yang digunakan untuk menyindir, memuji, menasihati atau menyampaikan teguran secara halus. Filem Anakku Sazali dipilih sebagai data kajian ini kerana ia syarat dengan nilai tersirat yang menyentuh isu keibubapaan dan kritikan sosial. Oleh itu, karya ini wajar untuk dikaji untuk memahami mesej dan pemikiran yang disampaikan. Kajian ini akan menggunakan teori relevance iaitu TR dan rangka rujuk silang iaitu RRS untuk menganalisis ujaran implisit dalam filem Anakku Sazali. Walaupun banyak kajian telah menggunakan TR untuk menganalisis filem Melayu klasik, filem Anakku Sazali belum mendapat perhatian khusus dari sudut pandang ini. Sebagai contoh, kajian oleh Yusuf dan Hamzah meneliti filem Putri Gunung Ledang, manakala Kadir dan Hamzah menganalisis filem Seri Mersing. Ini menunjukkan bahawa TR telah digunakan secara meluas untuk memahami makna dalam filem klasik yang lain, tetapi belum diterapkan secara langsung terhadap Anakku Sazali, menjadikan kajian ini signifikan. Selain itu, kebanyakan kajian terdahulu menggunakan TR sahaja tanpa melibatkan RRS, seperti kajian Zaharin mengkaji filem Pekak dan Hedel dan Supit yang mengkaji karya filem Melayu klasik P. Ramlee, menjadikan kajian-kajian tersebut terhad dalam memberikan analisis yang menyeluruh. Berbeza dengan kajian ini, gabungan TR dan RRS digunakan untuk menganalisis ujaran implisit dalam filem Anakku Sazali, memberikan pendekatan yang lebih mendalam dan holistik. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti ujaran implisit yang terdapat dalam filem Anakku Sazali dan menganalisis ujaran tersebut menggunakan TR dan RRS. Kepentingan kajian ini adalah dari sudut teoretikal ialah membantu menganalisis cara TR dan RRS diterapkan dalam naratif dan watak-watak filem. Ini memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai tema dan mesej yang ingin disampaikan oleh pengarah. Manakala dari sudut praktikal ialah sumbangan kepada pengembangan kajian filem di Malaysia, iaitu memperkaya wacana akademik mengenai filem tempatan yang membolehkan lebih banyak pengkaji dan pelajar memahami serta menganalisis filem Malaysia dengan lebih kritis. Terdapat 7 definisi operasional kajian ini, namun hanya 4 sahaja yang akan dibentangkan yang berkait rapat dengan objektif kajian. Pertama, ujaran implisit merujuk kepada bahasa berlapik untuk menyampaikan makna. Dalam filem Melayu klasik pula, Anakku Sazali, dapat dilihat bagaimana perjuangan seorang bapa Hasan mendidik anaknya Sazali dengan tanggungjawab dan pada akhirnya anaknya tergelincir ke dalam jalan kejahatan. Definisi kerangka teori pula ialah pertama, teori relevance oleh Sperber dan Wilson menjelaskan bagaimana komunikasi difahami berdasarkan konteks, kesan konteks dan usaha memproses maklumat, iaitu semakin relevance maklumat, semakin sedikit usaha untuk memprosesnya, semakin berkesan komunikasi itu. Manakala rangka rujuk silang RRS oleh Kempson pula menghubungkan maklumat dalam teks tanpa anteseden yang jelas. RRS membantu penonton mengaitkan maklumat antara adegan atau peristiwa yang berbeza. Terdapat 10 kajian lepas yang diteliti, namun hanya 4 sahaja yang akan dibentangkan. Pertama, kajian oleh Zaharin yang bertajuk Makna Ujaran Implisit dalam filem Pekak Analisis Theory Relevance, bertujuan untuk mengenal pasti ujaran implisit dalam filem Pekak dan menganalisis makna tersebut berdasarkan 3 prinsip. Menggunakan pendekatan kualitatif, kajian ini melibatkan analisis kandungan teks dan pemerhatian. Data yang dikumpulkan terdiri daripada ujaran berlapis dalam filem. Hasil kajian berjaya mengenal pasti 5 ujaran implisit yang menunjukkan makna hanya dapat difahami melalui konteks yang sesuai. Zaharin menyatakan ujaran implisit yang digunakan dalam filem Pekak oleh penutur masih dapat difahami oleh pendengar. Seterusnya, kajian oleh Subed yang bertajuk Sajak Pelacur Tua Analisis Theory Relevance bertujuan menggali makna implisit di sebalik penggunaan bahasa figuratif. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada TR, iaitu proses kod, inference dan andaian. Kajian ini berjaya mengenal pasti penggunaan bahasa
figuratif dalam sajak pelajar tua. Subit 2015 menyatakan bahawa analisis teori relevance mampu mengetengahkan maksud di sebalik baris-baris sajak yang eksplisitnya. Kajian luar negara oleh Hidayanti dan Nurjanah bertajuk Relevansi pada Iklan Produk Perawatan Bayi, sebuah analisis pragmatik bertujuan menganalisis kerelevanan iklan Johnson Cotton Touch Baby Bath menggunakan TR kaedah deskriptif kualitatif. Hidayanti dan Nurjanah menyatakan bahawa iklan ini berjaya mempengaruhi ibu-ibu dalam memilih produk dengan kesan kognitif yang tinggi. Akhir sekali ialah kajian oleh Angelique dan Kulshar Tanti, iaitu analisis humor dalam filem Ngeri-Ngeri Sedap dengan perspektif teori relevansi. Menggunakan TR oleh Sperber dan Wilson untuk menganalisis tuturan humor, pendekatan kualitatif dengan kaedah simak digunakan. Angelique dan Kulshar Tanti menyatakan bahawa analisis tuturan menggunakan TR dan teori humor dalam kajian ini masih terhad. Reka bentuk kajian ini menggunakan kaedah kualitatif deskriptif untuk menganalisis kandungan teks dalam filem Anakku Sazali. Kajian ini juga menggunakan dua instrumen utama, yaitu perhatian, yaitu tontonan teliti terhadap filem, dan transkripsi dialog filem ke dalam bentuk teks. Untuk prosedur pengumpulan data, kajian ini adalah diperoleh melalui perhatian langsung terhadap filem Anakku Sazali yang ditonton sebanyak 3 kali melalui saluran YouTube I Love Malaysia yang berdurasi 2 jam 7 minit 12 saat. Selepas itu transkripsi dihasilkan dan 45 data ujaran implisit telah dikenal pasti dan ditanda. 10 data paling relevan dianalisis untuk fokus yang lebih mendalam. Untuk proses analisis data dalam kajian ini diadaptasi daripada kajian Zakaria et al. Dan melibatkan beberapa langkah. Pertama, pengkaji akan mengenal pasti makna eksplikator, yaitu makna tersurat dalam dialog, termasuk bentuk logik yang membentuk ujaran tersebut. Seterusnya, pengkaji akan menganalisis andai implikator, yaitu makna yang tidak dinyatakan secara langsung, tetapi boleh disimpulkan berdasarkan konteks. Dari situ, pengkaji akan mencapai kesimpulan implikator, yaitu makna lebih mendalam. TR akan digunakan untuk memahami makna implisit dengan menekankan konteks dan peristiwa sekitar watak. RRS juga berperanan dalam membantu mengaitkan makna antara pelbagai ujaran dalam filem. Akhirnya, pengkaji akan merujuk kepada 3 elemen kesan kognitif untuk memahami bagaimana makna diproses oleh penonton. Sumber-sumber seperti kajian lepas ataupun artikel akan digunakan untuk menyokong dan membandingkan analisis data. Rumusannya, kajian ini akan menganalisis ujaran implisit dalam filem Anakku Sazali menggunakan TR dan RRS untuk memahami makna tersembunyi. Maka tamat sudah pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.